Nama saya Farina Anamrupan Pelisan. Nama pendek sebelum identiti 22 F2 2025. Nama saya Lavisha Niparnasum, nama metrik 10 identiti 22 F 2019. Nama saya ialah Vidya Praida, nama metrik 10 identiti 22 F 2015. Nama saya ialah Gaiti Anambaramu, nama metrik saya 10 identiti 22 F 2015. Tajuk kami adalah Access granted. Skema adalah seseorang atau kelompok yang melakukan penipuan atau menerapkan desolusiman berumur-umur keuntungan secara tidak sah. Dalam istilah internet, skema seringkali menggunakan teknik phishing untuk mencuri informasi pribadi dan keuangan korban. Menurut pandangan moral dan agama, tindakan menjadi skema adalah suatu perbuatan yang sangat tercela kerana merugikan orang lain secara tidak adil dan bertentangan dengan prinsip kejujuran. Dalam agama Islam, tindakan menjadi skema termasuk dalam kategori dosa besar kerana melanggar prinsip etika dan moral yang diajarkan dalam Al-Quran dan Hadis. Terangkan contoh modus operasi yang dilakukan oleh penjenayah skema untuk memperdayakan masyarakat berdasarkan keratan agama online atau sedotan berita, video, drama, filem atau video turun. Skema sering menggunakan modus operasi yang berbeza untuk memperdayakan masyarakat. Salah satu cara adalah dengan menggunakan keratan agama online atau sedotan berita, video, drama, filem atau video turun. Mereka menggunakan cerita yang menarik perhatian orang ramai seperti kisah cinta, kejayaan dalam perniagaan dan sebagainya untuk menarik perhatian manusia. Kemudian mereka akan meminta wang dengan alasan tertentu seperti membantu keluarga yang sakit, membayar hutang dan sebagainya. Mereka juga sering menggunakan teknik manipulasi emosi untuk memujuk mangsa agar memberikan wang kepada mereka. Contoh lain modus operasi yang digunakan oleh skema termasuklah panggilan telefon palsu dari pihak bank atau agensi kerajaan, penipuan melalui laman web palsu dan sebagainya. Skema juga sering meminta maklumat peribadi seperti nombor kad kredit, nombor akaun bank dan sebagainya untuk tujuan penipuan. Oleh itu penting bagi masyarakat untuk sentiasa berwaspada terhadap modus operasi penjenayah skema ini dan tidak mudah terpedaya dengan taktik mereka. Terima kasih. Faktor yang menyebabkan seorang individu melibatkan diri dalam jenayah skema. Jenayah skema atau penipuan dalam talian semakin menjadi-jadi di zaman digital ini. Terdapat beberapa faktor yang boleh menyebabkan seorang individu melibatkan diri dalam jenayah skema. Antaranya ialah keuntungan finansial. Salah satu faktor utama yang menyebabkan seorang individu menjadi skema ialah keuntungan finansial. Skema seringkali menarik mangsa dengan tawaran keuntungan besar dalam masa yang singkat seperti pelaburan palsu, skim cepat kaya atau jualan atas talian palsu. Keuntungan yang dijadikan ini biasanya terlalu baik untuk menjadi kenyataan, tetapi terdapat individu yang masih terperangkap di dalamnya. Kedua ialah tekanan kewangan. Tekanan kewangan dapat menjadi faktor lain yang menyebabkan seorang individu menjadi skema. Individu yang menghadapi masalah kewangan yang serius seperti hutang yang besar mungkin merasa terdesak untuk mencari cara untuk mengatasi masalah tersebut. Skema seringkali menawarkan cara mudah untuk mendapatkan wang, tetapi pada hakikat mereka hanya menipu dan memperburuk keadaan kewangan mangsa. Ketiga ialah kebesaran. Kebesaran yang kurangnya aktiviti yang bermakna dalam hidup juga boleh menyebabkan seorang individu terjerumus dalam jenayah skema. Skema seringkali menggunakan teknik manipulasi psikologi untuk menarik perhatian mangsa, seperti mengirimkan email palsu atau menelpon mangsa dengan tawaran palsu yang menarik. Yang terakhir adalah kurangan pendidikan dan kesedaran. Kurangan pendidikan dan kesedaran tentang risiko penipuan dalam talian juga boleh menyebabkan seorang individu menjadi mangsa skema. Individu yang kurang berpengetahuan tentang penipuan dalam talian mungkin lebih mudah terperangkap dengan tawaran palsu atau tidak menyadari bahawa yang tersembunyi di dalamnya. Oleh itu, adalah penting untuk meningkatkan pendidikan dan kesedaran tentang penipuan dalam talian untuk mengurangkan risiko individu terjerumus dalam jenayah skema. Terima kasih. Soalan saya adalah tentang 4 kesan yang telah implikasi buruk perbuatan skamer kepada diri, keluarga, masyarakat dan negara. Skamer atau penipuan merupakan individu atau kumpulan yang melakukan kegiatan penipuan dengan tujuan memperoleh keuntungan secara tidak sah. Perbuatan skamer dapat memberikan kesan buruk terhadap diri, keluarga, masyarakat dan negara.
Kesan pertama adalah buruk bagi diri sendiri. Skamer seringkali menggunakan kaedah manipulasi dan tipu muslihat untuk memperdayakan orang lain sehingga dapat memperoleh keuntungan keuangan. Namun tindakan ini juga dapat merosakkan kesihatan mental dan emosi dari para pelaku. Mereka haruslah hidup dengan rasa bersalah dan takut dikejar oleh hukuman yang pada akhirnya dapat mengganggu kesejahteraan pribadi mereka. Kesan kedua bagi keluarga adalah banyak skamer yang beroperasi dalam organisasi yang berstruktur dengan baik dan melibatkan anggota keluarga mereka sendiri. Keluar dari skamer dapat menjadikan korban dari tindakan mereka bagi secara keuangan maupun emosi. Kesan ketiga bagi masyarakat adalah skamer adalah merugikan banyak orang dalam jumlah besar dengan cara-cara yang tidak etis seperti mengirimkan email palsu untuk mendapatkan informasi pribadi. Hal ini dapat menyebabkan kerugian keuangan dan juga dapat meningkatkan kepercayaan sesama di masyarakat. Kesan keempat bagi negara, skamer dapat merugikan negara dalam jumlah besar melalui tindakan. Selain itu, mereka juga dapat merosakkan negara di mata dunia dan yang dilakukan oleh warga negaranya. Dalam kesimpulan, perbuatan skamer dapat memberikan kesan buruk yang terhadap diri, keluarga, masyarakat dan negara. Oleh kerana itu, penting bagi oleh pemerintah dan masyarakat untuk bekerjasama dan memperhatikan tindakan penipuan ini. Terima kasih. Skamer atau penipuan adalah orang yang melakukan tindakan penipuan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan secara tidak jujur. Berikut adalah 4 langkah yang dapat diambil oleh pihak diri sendiri, keluarga, masyarakat dan negara untuk mengatasi perbuatan skamer. Diri sendiri penting untuk meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian dalam bertransaksi atau berkomunikasi dengan orang yang tidak kenal. Pastikan untuk memeriksa identitas seseorang dan melakukan verifikasi sebelum melakukan transaksi atau memberikan informasi pribadi. Kedua adalah keluarga. Keluarga dapat membantu dalam meningkatkan kesedaran akan risiko penipuan dengan memberikan informasi dan saran kepada anggota keluarga yang lebih muda atau kurang berpengalaman. Ketiga adalah masyarakat. Masyarakat dapat membantu mengatasi perbuatan skamer dengan mengadakan program edukasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesedaran dan pengetahuan tentang risiko penipuan. Empat adalah negara. Negara dapat mengambil langkah-langkah untuk mengatasi perbuatan skamer melalui pengaturan dan penekatan hukum yang lebih ketat.